Kata Syekh Abu Zaki, hari pertama Dajjal keluar, ribuan ulama mengikutnya. Saya pun pelik juga, takkan ulama boleh ikut Dajjal loh. Lah ni Dajjal belum muncul lagi berapa ramai dah. Sebab tu jangan bergantung dengan ilmumu. Kerana jawatan, kerana pangkat, kerana itu, akhirnya dia tak nampak ada ayat Quran, tak nampak ada hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan jalan yakin itulah moga-moga Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita sebagai tetamunya di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Hidayatus Sibyan, Jawi Lama, muka surat 3, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab keempatnya, mukhalafatuhu lil hawadithi, artinya
bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini dan atas dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Lawannya mumathalatuhu lil hawadisi, artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Okey, baik. Ini kita sambung pada sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Macam biasa, kita kena bawa 5 poin. Ingat balik kan? 5 poin. Poin yang pertama, nama sifat. Nama dia apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Setengah kitab dia bunyi macam ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Sama je. Sebab apa dia tambah ta'ala tu? Dekat perkataan hu tu domain, kata ganti nama bagi Allah. Jadi yang sebenarnya kataan dia ni macam gini, mukhalafah. Mukhalafah ni ambil daripada perkataan khalaf, ataupun kita biasa dengar ustaz-ustaz dia sebut khilaf. Khilaf ni maksudkan bercanggah, macam khilaf mazhab contoh, berbeza pendapat mazhab. Tapi ni bukan pasal mazhab, ini khilaf maksudnya berbezanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu masuk mukhalafah tu, bercanggah Allah dengan makhluk. Bercanggah tu bukannya maksud dari sudut ketaatan, tapi maksudnya Allah tu tak sama dengan makhluk. Tu nak maksudkan, tu maksud bercanggah situ, ataupun maksud berbeza situ. Jadi mukhalafah berbezanya, nya tu hu tu, ha tu baris depan bunyi hu tu nya tu nya Allah. Sebab tu setengah kitab lepas hu tu dia letak ta'ala, sebab nak merujuk kepada Allah. Jadi maknanya berbezanya Allah Ta'ala macam tu. Tapi kalau tak letak ta'ala pun tak ada masalah. Sebab tu hebatnya nama Allah ni, kalau kita padam satu-satu huruf dia dari depan, dia tetap Allah. Kalimah Allah tu, kalau kita padam hurufnya satu-satu dari depan, tetap Allah. Contoh kita tengok alif lam lam ha, itu Allah lah pasti. Betul, kita padam alif kat depan tu, dia tinggal lam lam ha je. Lam lam ha tu bunyinya lillahi. Lillahi tetap Allah lah. Contoh alhamdulillah, bagi Allah kan, lillahi, bagi Allah. Kita padam lam yang tama pula, tinggal satu lam je, iaitu lam ha, lahu. Lahu pun ada juga, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lahu tu maknanya baginya. Nya siapa? Nya Allah lah. Balik pada Allah lah. Lahu Allah lah. Kita padam lam kedua ni pula, tinggal ha tu saja. Ha tu baris depan hu. Hu tu maksud dia, huwa. Dia tu siapa? Allah. Kul huwallahu ahad. Tetap Allah juga. Tu hebat. Cuba nama saya Syakir, buang shin, akir. Benda makna lari terus makna. Ada. Tu Allah kan. Boleh. Baik, mukhalafatuhu berbezanya, nya siapa? Nya Allah itu lil hawadith. Li yang pertama tu dengan makna bagi. Itu sebenarnya perkataan yang lain tu dia digabungkan. Sebenarnya li al hawadith, bila gabung jadi lil hawadith. Li tu maknanya bagi. Bagi. Okey. Kemudian hawadis. Hawadis tu nama lain bagi makhluk.
makhluk ni ada banyak nama. Banyak sangat nama dia. Antaranya nama dia hawadis. Hawadis ni jamak daripada hadis. Hadis maknanya satu makhluk. Tapi kalau hawadis makhluk. Banyak. Jamak. Lagi nama bagi makhluk lagi syai'un. Sesuatu. Kulli syai'. Syai' itu nama bagi makhluk. Panggilan bagi makhluk, yakni sesuatu. Maknanya kalau terjemah, makna syai' itu artinya sesuatu. Itu nama bagi makhluk. Cuma kalau syai' dia mufrad, satu je. Kalau asya' tu jamak. Maknanya banyak, syai' tu banyak. Satu. Macam tu. Jadi asya'. Lagi nama lagi bagi makhluk kaun. Kaun tu maksudnya iaitu keadaan makhluk. Kaun. Itu pun nama bagi makhluk juga. Lagi alam. Alam pun nama makhluk juga. Ni alam, seluruh alam. Alam ni bagi nama makhluk. Alam ni diambil daripada perkataan alamat. Alamat maksud apa? Tanda. Alamat tu tanda. Alamat rumah kita. Jadi tanda lah kepada rumah kita. Rumah awak kat mana? Ada pokok pisang depan rumah. Pokok pisang tu jadi alamat. Tanda. Kan? Jadi tanda. Alamat tu tanda. Jadi alam ni sebenarnya adalah alamat. Alamat apa? Alamat kepada kekuasaannya Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kehebatan Allah. Tanda-tanda keagungan Allah. Semua. Sebab itulah ada istilah ulama' menyebut syuhudul kasrah fil wahdah. Maksud lihat yang banyak, mengingat yang satu. Jadi hati orang beriman bila tengok makhluk, tengok alam, ingat Allah. Hati orang kafir tengok alam, ingat apa? Duit. Pandai. Dia kata ni balak banyak ni. Ini boleh jadi datuk ni. Dia fikir duit tu je lah. Bukan habis kalau kita tak payah fikir duit. Fikir juga, tapi nombor satu Tuhan dulu. Sebab tu orang beriman bila dapat nikmat, dapat rezeki, pertama yang disebut alhamdulillah, ingat Allah dulu. Bukan Yahoo. Ni Yahoo. Jaya boleh projek. Dia pula Yahoo. Alhamdulillah lah dulu. Gitu. Okey. Jadi itu maknanya alam menjadi alamat, tanda. Sebab itu biarlah nampak Allah yang hebat, bukan nampak makhluk yang hebat. Saya ni pernah sekali tu, bukan sekali lah, viral video pasal saya cerita ada wali Allah boleh terbang. Marah puak-puak Wahabi. Dia kata ni ustaz komik, dia kata ustaz kartun, cerita manusia boleh terbang. Okey, sekarang ni ada satu teknologi, saya baru tengok itu dekat internet. Teknologi Amerika lah kot. Dia macam ada boost ke apa tahu kat tangan ni. Lepas tu dia pakai macam bag tu. Dengan sebab ada boost kat tangan tu, orang tu dia boleh terbang. Dengan pakai alat tu dia boleh terbang. Mungkin teknologi akan datang, tak tahulah. Lepas ni kita nak pergi kuliah senang. Kalau tak lagi kan tak tahu lah juga. Dah sampai boleh terbang dah time tu. Kan? Orang boleh dipakai zoom terbang macam tu. Okey, time tu kalau dah semua benda tu dah teknologi pakai macam tu, agak-agak orang kata apa? Manusia boleh terbang dengan teknologi gini. Kan? Orang kagum. Tapi bila sebut Allah boleh terbangkan manusia, dia kata merepek. Ni. Jadi kat mana kamu nampak manusia lebih hebat daripada Tuhan? Kan? Atau tengok teknologi manusia bukan setakat terbangkan seorang. Kalau satu Boeing tu, kapal terbang tu boleh muat berapa penumpang? 200 lebih. Siap dengan orang, siap dengan beg-beg baju, siap dengan besi-besi sekali terbang. Tu tak apa pula. Kan? Tapi bila saya cerita Allah berkuasa terbangkan manusia, pelik merepek kartun itu manusia buat. Itu memang teknologi. Tu kita sebut kepala otak berjambul baru dia marah. Betul tak? Sebab tu saya nak ajar supaya kita pandang kekuasaan Allah. Manusia cipta KLCC, kagum tengok, tingginya menara, dongak kepala sampai krem leher ni. Balik tak boleh betul ni juga.
Sebab dongak sangat tengok ke KLCC tinggi tu. Allah buat gunung Everest tinggi, mu tak puji pula. Betul tak? Padahal Allah buat tu lebih lama lagi. KLCC baru ni je manusia duk buat. Daripada zaman dulu ada lagi dah gunung ganang tu semua. Jauh sangat gunung Everest, kita ambil gunung dekat dengan rumah kita je. Itu pun sudah hebat lah. Allah buat langit tanpa tiang, kenapa mu tak puji Allah? Tapi kalau makhluk buat, hebat, kagum dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mata hati lebih nampak makhluk daripada Tuhan. Sebab dia tidak mengenal akan Tuhannya. Tidak makrifah. Jadi itu yang kita ngaji tauhid ni, biar nampak Allah. Biar nampak Allah. Allah yang hebat. Sebab Allah tu Tuhan kita. Makhluk boleh buat apa? Makhluk tu lemah. Jadi sebab tu tengok alam, ingat kepada yang mencipta alam, iaitu Allah. Lagi nama bagi makhluk, banyak nama makhluk. Lagi nama dia mungkin. Mim kaf nun, mungkin, nama makhluk. Mungkin ni macam bahasa Melayu juga, mungkin. Mungkin ni barang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu makhluk. Makhluk ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab dia barang mungkin. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tu mungkin. Lagi apa? Itulah banyak dah tu. Cukup dah tu, nanti bukan ingat semua pun. Kan? Cukup tu. Tu nama-nama bagi makhluk. Okey. Keempatnya tadi tu, mukhalafatu lil hawadis. Jadi hawadis tu apa? Hawadis tu nama bagi makhluk. Yang asal perkataannya hadis. Kalau jamak banyak, hadis tu jadilah hawadis. Maksud hadis tu atau hawadis tu ialah baharu. Maksud dia, maksud hadis tu ataupun hawadis tu, maksud dia baharu. Baharu tu apa pula? Baharu tu artinya berubah-ubah. Sesuatu yang kembali jadi baru balik, jadi baru balik, jadi baru balik, berubah-ubah. Macam baru je malam saat ni, maghrib. Esok siang pula baru siang panggil. Tu baru. Baru tu makna benda yang berubah-ubah. Jak siang, jak malam, jak siang, jak malam. Berubah-ubah. Itulah sifatnya makhluk. Makhluk ni sifatnya sentiasa berubah-ubah. Tak ada yang maintain macam tu je. Kita pun berubah tak? Dulu muda lah ni senior. Tak nak sebut tu kan, otai. Tua. Lepas tua jadi apa? Muda balik. Masuk dalam nama dia. Duduk dalam tu, bawah tanah tu kan. Makna berubah. Berubah, sentiasa berubah. Mana ada yang kekal daripada dulu muda tak tua-tua? Tak ada. Jadi berubah-ubah. Inilah sifatnya manusia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Berubah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Sebab tu kata seorang ulama, dia kata, di saat Allah berikan kamu kekuatan rajin, maka pulunlah kamu buat amal ibadat. Kerana nanti kerajinan kamu itu akan bertukar, berubah menjadi kemalasan. Masa malas nanti kamu akan kurang buat amal, ataupun mungkin tak buat terus. Jadi sekurang-kurangnya masa rajin tadi dapat cover balik. Ini kalau masa rajin pun tak buat amal, masa malas lagi hampir apa pun tak ada. Kosong macam tu saja. Jadi masa tengah semangat kan, tengah gaji baru masuk, tengok Tok Siap tak sampai lagi surau, dia sampai dah. Dia komplain, apa Siap lambat je. So, hari tu sekali tu dia awal pun tapi tak apalah, orang buat yang terbaik. Gitu. Mana dia? Baik, hawadis selesai. Artinya, dia kata artinya. Tadi baru poin yang pertama, nama sifat. Poin yang kedua, erti, yakni terjemah. Mukhalafatuhu lil hawadis tu bahasa Arab. Manalah kita faham, kita terjemah ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Artinya apa? Mukhalafah artinya bersalahan. Bersalahan ni maksudnya bercanggah lah, berbeza. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Nampak dia kata perkataan baharu tu. Dah kita faham dah ni tadi. Baharu tu maksud apa? Makhluk, yakni sifatnya berubah-ubah. Okey. Dia sebenarnya ilmu tauhid ni nak kata payah sangat pun payahlah juga.
Tapi sebab yang dia jadi payah tu sebab dia guna perkataan-perkataan yang kita tak biasa dengar. Contoh macam ni lah, hawadis, baharulah, apa sebagainya. Jadi kita kena kuasai perkataan tu je. Kalau kita faham perkataan tu, insya-Allah kita mudah faham ilmu tauhid ni. Tapi bila kita sangkut pada perkataan-perkataan tertentu ni, menyebabkan kita jadi tak faham ilmu tauhid ni. Mulalah kita rasa ilmu tauhid ni susah. Lepas tu bila rasa susah tu yang malas mengaji tu. Tu yang jadi macam tu. Baik. Sebenarnya boleh, insya-Allah. Bagi segala yang baharu ini. Jadi bersalahan artinya tak samanya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Baharu tu siapa? Makhluk. Artinya mudah fahamnya, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Maksud dia macam tu. Pada apa? Ada 3 benda. Pada zatnya. Zat tu makna diri. Diri Allah dengan diri makhluk tak sama. Diri ni macam ni diri. Diri makhluk ni berbentuk, dipanggil berjisim dan berjirim. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Itu panggil berjisim. Adapun diri Allah tidak begitu. Kalau dikatakan Allah juga ada tangan, ada kepala, ada badan, ada kaki, bermakna Allah juga berjisim sepertinya makhluk. Maka akal tak boleh terima. Kalaulah Allah itu ada tangan, maknanya Allah tu berbentuk. Sebab tangan ni berbentuk, kepala berbentuk, badan berbentuk, kaki berbentuk. Kalau Allah itu berbentuk, dia akan timbul satu persoalan, siapa yang bentukkan Allah? Sebab setiap yang berbentuk pasti ada yang membentuknya. Betul tak? Ibu-ibu buat kuih kan ada acuan dia, bentuk love, bentuk bulan sabit. Kenapa dia jadi bentuk itu? Sebab ada acuan, kita bentukkan dia. Jadi dia jadi bentuk tu sebab dibentukkan. Tapi kalau cekodok, dia tak payah bentuk, belum gumpal baling dia. Jadi ada bentuk bujur, ada bentuk leper, ada bentuk macam-macam bentuk. Itu maksud. Jadi bila kalau kata Tuhan itu berbentuk, makna Tuhan tu ada kepala, ada tangan, ada kaki, bermakna Tuhan itu dibentukkan. Siapa pula bentuk dia? Mana boleh Allah tu dibentukkan? Sebab Allah lah Tuhan. Kalau Allah tu dibentukkan, bermakna Allah kan Tuhan lah, dia pun dibentuk. Maka tak. Habis macam mana? Mana aku tahu, wallahu alam, jawab gitu. Ustaz ni tak power ni, dia kata. Nak power pergi mengaji ngayah pin. Ngaji takat tu je ilmu. Sebab kita tak boleh lebih daripada tu. Sebab kita tak kenal, kita tak tahu. Kita tahu Allah ni sekadar yang diberitahu dalam Quran dan juga hadis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, kami tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Apa yang Allah ajar itu je kita tahu, lain tak tahu. Dari segi hakikat sebenar, serah pada Allah. Maka jawapannya wallahu a'lam, serah pada Allah. Allah lebih tahu, kita tak tahu. Tak payah kata nak tahu pasal Allah, diri sendiri pun kita tak tahu. Kita mana tahu? Kan? Malam semalam kita tidur ke apa? Kita tahu tak? Kita tidur ke apa? Dia kata pukul 12.30 Ustaz. Mana tahu? Saya tengok jam. Tengok jam tak tidur lagi. Ni yang tidur, betul-betul tidur. 12.30 58 saat. Konon. Mana saya tahu? Saya tengok. Tengok tak tidur lagi. Ini nak tidur. Macam mana tahu? Tak tahu. Allah tahu. Allah tahu. Sebab Allah yang tidurkan kita. Kan? Allah yang bangkitkan kita, Allah yang jalankan kita. Syekh Omar, salah seorang daripada guru saya, mengaji dengan beliau pasal tauhid ni, dia kata okey, kalau kata kamu yang berjalan, kamu yang buat semua apa benda yang kamu buat ni, kamu jalan ke surau ni, kamu jalan ke masjid, kamu nak pergi pengajian, berapa langkah kakimu sampai ke masjid? Dia kata. Kita pun tak kira lah Syekh, kata. Esok boleh, esok tak cik lah, dia kata. Anak yang tadi ni, berapa langkah? Mana tahu lah siapa yang langkah, dia kata. Kamu kan yang langkahkan kaki kamu. Tapi kenapa kamu tak tahu? Itu menunjukkan bukan kita yang berjalan sebenarnya, tapi Allah lah yang menjalankan kita.
Allah lah yang menggerakkan kita. Maka turunlah ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang cipta kamu, aku jugalah yang cipta segala perbuatan kamu. Sebab tu keimanan kita ahli sunnah wal jamaah mesti kita pegang setiap yang berlaku ini bukan satu kebetulan. Bukan benda yang macam tak sangka terjadi nasib ke, bukan. Cakap kosong tu boleh lah, cakap saja-saja. Tapi i'tiqad tak boleh pegang macam tu. Pegang macam tu rosak akidah. Setiap yang berlaku bukan kebetulan, tapi setiap yang berlaku adalah ketentuan. Pegang situ kemah-kemah. Pegang kemah-kemah. Dalilnya macam mana? Alah, lupa dah ayat tu. Tak ingat dah. Tidak akan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah, illa biiznillah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah. Zarah benda kecil. Zarah yang benda kecil tu pun dia takkan bergerak melainkan illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Allah izin baru boleh bergerak. Kalau zarah kecil tu pun Allah izin, dan matahari, bulan, planet apa semua Allah lah segala-galanya. Jadi kena pandang Allah. Okey, bila kita faham benda ni, apa yang saya nak masukkan? Sebab itulah ilmu ni bila kita mengaji jangan habis sini je. Keluar daripada majlis ilmu, keluar daripada surah masjid ni, ilmu yang kita mengaji tadi masukkan dalam kepala dan aplikasikan dalam kefahaman kehidupan kita. Contoh untuk kita mengaji ni, semua yang berlaku ni bukanlah kebetulan tapi adalah ketentuan. Maka apa kita dapat faham? Dapat kita faham apa yang berlaku di Palestin itu bukan satu kebetulan. Bukan kebetulan, bukan perancangan manusia, bukan sebab Zionis memang nak hancurkan, bukan Amerika tu apa semua, tak ada. Itu zahir saja nampak macam tu. Nampak macam ini kerja makhluk, ini perbuatan makhluk, nampak macam makhluk yang buat benda ni. Tapi hakikatnya Allah lah yang tentukan semua ni berlaku. Malah bukan baru tentu, sejak azali lagi Allah dah termaktub dalam ilmu Allah bahawa 2023 Palestin dibantai sehabis-habisnya oleh Zionis Israel. Kemudian timbul persoalan, kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah jadikan macam tu? Carilah hikmah dia. Sebab tu Allah tanya kepada kita, afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir, kenapa aku buat begitu pada kalian? Satu banyaklah, 1001 hikmah. Kalau kita cari jumpa 1001 hikmah. Antaranya Allah nak buka ruang jihad. Yang mati di sana tu, nak kebanyakan mereka semua adalah gugurnya sebagai gugur syahid. Kan? Peluang besar untuk dapat syurga Allah bighairi hisab, tak ada hisab. Orang mati syahid mana ada hisab? Tak ada. Lalu titian sirat sepantas kilat, zup gitu. Kita lalu tak tentu lagi macam mana. Tu walaupun pada zahir kita tengok kesian, tangan cabut, kepala pecah dan sebagainya, tu zahir, tapi dari segi batinnya, hakikatnya mereka semua adalah ahli syurga Allah. Nak syurga. Sebab tu nak dapat syurga bukan satu benda yang mudah, memerlukan satu pengorbanan. Dunia dia terpaksa korban, hidup macam tu susah, tapi akhirat Allah bagikan kesenangan. Syurga terus. Kita dunia Allah dah bagi senang, maka diuji pula akhiratnya susah. Tanggunglah kita, kan? Nasib lah macam mana. Gitu. Jadi ada banyak hikmah. Lagi hikmahnya Allah nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Apa yang kamu boleh buat? Allah sebut dalam Quran, infiru khifafan wa thiqalan. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu, sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Dan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestin dah berjuang dengan penuh kepayahan, dengan penuh keberatan. Adapun kita ni ringan, boleh jalan sana sini, kan? Boleh makan, boleh minum air, sebagainya. Jadi apa kita punya jihad untuk bantu saudara Islam kita? Allah perhati kita sekarang ni. Allah tengok kita, apa kemampuan kita boleh buat. Adakah kita hanya duduk diam saja, hanya memerhati daripada jauh, tengok aja? Paling-paling kuat buat bahasa cicak, dia kata. Tu je. Tengok video, dahsyat, gitu je. Itu je kita mampu buat. Apa kita boleh buat? Tu maka hasillah berbagai-bagai usaha. Antaranya boikot, kan? Antaranya buat zikir, solat hajat, munajat, solidariti, bagai-bagai, hantar memorandum ke apa sebagainya,
Yang terbaru ni Kesatuan Ulama Sedunia berhimpun, ulama-ulama seluruh dunia, kan, yang hebat-hebat lah, yang pangkat syekh-syekh besar ni berhimpun dan keluarkan satu fatwa, mengatakan bahawa sudah sampai pemimpin negara-negara Islam untuk membantu Palestin dari sudut ketenteraan. Ulama dah keluarkan dah, tapi still macam tu juga, kan? Tapi paling-paling tidak sekurang-kurangnya dah buat satu tindakan apa-apa saja. Kita boikot dan sebagainya. Sebab tu tak usah layan jenis orang-orang kata tak usah boikot lah, apa tak usah boikot, kan? Itulah salah satu usaha kita. Kalau kita tak mampu nak buat lebih, ibarat ulama sebut, kata kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Apa kita mampu buat, yang tu kita buat. Walaupun kita tak boleh nak angkat senjata nak pergi ke sana, kan? Memang payah nak lepas. Kalau hati kita kuat sebagai mujahidin sangat pun, semangat sangat nak pergi, payah agak nak keluar airport je dia tanya nak pergi mana, kan? Takkan cakap lagi Palestin berjuang, memang tak lepas langsung. Silap ke dalam pula dia bawanya, kan? Jadi kita kata nak pergi negara jiran pun, kita pergi negara jiran Palestin, Arab Saudi ke Mesir ke apa, dia tutup pagar sepadan nak masuk je, kan? Jadi kadang mungkin tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi, apa kita boleh buat? Buatlah apa yang patut. Maka kata guru kami, kalau dinding ni, contoh dinding ni tebal, besar, kita nak pecahkan dia, tapi kita tak ada alat, kita tak ada kemampuan, kita tak ada kekuatan, kita tak ada tukul, kita tak ada alat lah untuk nak pecahkan dinding. Sekalipun kamu tak mampu pecahkan dinding ni, paling kuat kamu tepuk dengan tangan kamu, dia kata. Sekurang-kurang kalau dinding tak pecah pun, kurang-kurang dia bergegar, kurang-kurang ada bunyi kelepak gitu. Dinding tu gegar sikit. Jadilah. Walaupun sekadar gegar, maknanya ada juga usaha kamu buat. Ni tidak, apa pun tak ada. Lepas tu tahu-tahu dia buat promosi. Diskaun gini, package gini-gini, beratur semua. Pakai tudung elok batu. So boikot nak. Payahlah. Lepas tu dia kata pula, dia bagi jawapan. Pandai ni, geng-geng ni menjawab aja. Dia kata kesian lah. Yang kerja ni semua anak Melayu Islam, orang kita sendiri yang kerja, kan? Dengarlah rintihan mereka. Dia kata dengarlah rintihan mereka. Saya jawab balik, kan? Sebelum nak dengar rintihan hampa, pergi dengar dulu rintihan penduduk Palestin, kan? Korang kalau diberhentikan kerja pun, paling-paling tidak, kalau hari ni tak ada kerja, hari ni berhenti kerja, balik rumah boleh makan nasi lagi? Balik rumah, mak ada nasi tak? Ada bawah tujung saji, kata mak. Nak ada ayam goreng dengan ikan kembung. Kembung perut-perut makan. Boleh lagi minum air. Walau-walau pun kena berhenti kerja dah ni. Tapi mereka kat sana makan apa nak tanya? Minum apa? Tidur atas apa? Alas apa? Kita tak ada kerja pun tidur atas tilam lagi. Dia tidur apa atas mana? Tidur atas pasir. Rumah pun tak ada, bumbung habis. Rumah pecah dah ni. Nak bumbung apanya? Itu kehidupan dia apa? Lepas tu nak dengar rintihan setakat diberhenti kerja, macam tak ada kerja lain. Punya berlambak rezeki Allah di atas muka bumi. Kalau tak boleh kerja dengan orang pun, jangan sempit pemikiran. Tak boleh kerja dengan orang, kerja sendiri. Beli burger Ramli apa, duduk tepi jalan, tonyoh-tonyoh burger tu. Bertumpuk lapik dengan roti, nah jual RM2, RM3. Kau nak dapat agak rezeki walau tak banyak, tapi boleh cari, kan? Boleh anda makan. Teruk-teruk sangat pun, kalau malas nak tonyoh burger pun, kalau teruk sangat pun, tulis kat Manila, ni modal paling rendah saya bagi ni. Ambil marker pen, kalau marker pen pun tak ada, pinjam surau punya. Surah dia marker pen, pinjam. Ambil kat Manila tu tulis, saya lapar tak makan lagi tu je. Lepas tu duduk tepi jalan angkat, mesti orang bagi makannya. Tak percaya esok buat, saya lalu nak tengok. Mesti orang tolongnya. Tapi kat sana mereka minta rayuan, tolonglah wahai negara-negara Islam yang lain, tolonglah kami. Apa pun tak ada. Ya, kita bagi bantuan, tapi bantuan tak boleh lepas masuk. Mereka sekat pintu sepadan. Sian mereka. Jadi apa kita boleh buat? Buatlah apa saja kita boleh buat, sedangkan mana benda yang kita buat tu boleh membantu, walau tak banyak, sikit pun jadilah. Jangan memperkecilkan segala usaha demi nak jaga agama. Gitu. Jadi tak usah layan lah orang-orang yang cakap apa tak payah boikot lah, itulah inilah. Lepas tu dia kena kaitkan pula, alah hampa boikot makanan, Facebook hampa jalan enggak, dia kata. TikTok hamai enggak, gitulah ginilah. Tu kita jawab, kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Daripada 5 dia boikot 2, jadi ya.
Daripada 5 dia boikot 3. Lagi 2 je tak boikot. Kurang-kurang ada kat bahagian. Ni langsung tak ada, buat tak kisah, buat tak peduli, hanya tengok saja. Ni apa benda? Buatlah apa yang patut. Dan juga kita kena perhati juga, ada benda yang walaupun barang tu barang orang kafir yang punya, yang musuh kita punya, tapi kita pakai dia, tujuan pakai bukan untuk sonok, tujuan pakai untuk lawan dia balik. Tak apalah. Contoh Facebook, buatan dia orang, tapi kita pakai Facebook ni balik untuk ni sebarkan maklumat kita ni. Video-video di Palestin macam mana hasil, apa terjadi. Lepas tu kita sharekan pula pesanan-pesanan ulama kita untuk tolong kita balik juga. Dah apa masalah. Lepas tu mujahidin dia pakai senapang tu ciptaan siapa? Kalau bukan ciptaan Amerika juga. Orang putih tu juga yang cipta M16 apa semua, dia pakai tak balik? Pakailah. Tapi untuk tembak siapa? Diri dia. Tembak musuh lah. Jadi kita guna alat musuh buat, tapi bukan untuk kita nak sonok, untuk lawan dia balik. Tak apa, tak ada masalah. Gitu. Habis takkan mujahidin, okay, kita boikot AK-47, boikot M16, tu nak pakai apa? Aduh. Tak apalah, dia orang pakai senjata-senjata walaupun dicipta oleh barat, tapi senjata tadi dia guna untuk lawan balik puak-puak ni. Gitu. Ini macam-macam ni. Jadi tak salah layan lah. Kita buat je, kita buat yang terbaik demi saudara se-Islam kita di sana. Cuma ginilah tuan-tuan, bayangkanlah kalau yang ada kat sana tu adik kita, yang ada kat sana tu anak kita. Saya kuliah ni kadang-kadang balik lewat macam ni malam ni, anak balik ni sampai-sampai kat rumah ni kadang pukul 2, pukul 3 pun sampai anak-anak semua dah tidur atas katil kan. Kadang bila kita tengok video-video pasal Palestin tu, budak-budak kecil pecah kepala apa semua, teringat kat anak sendiri. Bila saya balik, saya tenung ke anak saya. Saya kata dalam hati, kalaulah Allah uji saya macam mana yang terjadi pada saudara Islam kita Palestin, saya tak tahu saya boleh hadap ke tidak. Saya boleh hadap ke tidak, saya tak tahu. Kan? Bayangkan tuan-tuan, bukan Allah. Dahsyat tu tuan-tuan. Cuba kita renungkan, fikirkanlah habis-habis. Soal kerja kita lah, banyak benda kita boleh buat. Jangan sempitkan pemikiran, tak ada kerja je habis dah. Jadi kita bergantung dengan manusia ni kenapa? Bergantung dengan makhluk ni kenapa? Allah kan ada bersama kita. Jadi semua yang berlaku ini, ingat, ini semua adalah ketentuan Allah. Bukannya kerja makhluk. Nampak zahirnya macam makhluk yang punya kerja, nampak macam perancangan makhluk. Dan ni pula dia kata prediction daripada kartun Simpson. Kartun Simpson tu, apa yang dia anggarkan dalam kartun tu memang terjadi. Ini lagi lah nampak macam macam depa ni yang rancang, depa yang buat. Dah, jangan fikir macam tu. Fikir semua ni Allah yang rancang, bukan makhluk. Makhluk cuba merancang je, tapi yang menentukan semua Allah, yang jadikan semua Allah. Dan kenapa Allah jadikan semua benda ni? Adalah hikmah dia. Tunggu dan lihat lah. Dalam hadis Nabi kata, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi, hatta yuqatilal muslimunal yahuda, sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, kata Nabi. Takkan berlaku kiamat. Maknanya selagi orang Islam tak berperang dengan orang Yahudi, maknanya kiamat lambat lagi, kiamat belum nak berlaku lagi. Tapi kalau kamu dah saksikan orang Islam akan membunuh orang Yahudi atau berperang dengan orang Yahudi, bermakna kiamat dah semakin dekat. Itu isyarat yang Nabi bagi tahu. La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahuda fayaqtuluhumul muslimuna, dan mereka orang-orang Islam akan membunuh mereka ni. Mereka mana? Orang Yahudi ni. Hatta yahtabi al yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari, sehingga orang Yahudi ni terlampau ketakutan, mereka akan menyorok di belakang batu dan di belakang pokok. Duduk belakang batu, duduk belakang pokok, takut. Sebab orang Islam cari dia, nak bunuh dia, takut. Kan? Sehinggalah Allah jadikan fayakulul hajaru awis syajaru, Allah jadikan pokok-pokok tadi dan batu-batu tadi boleh berkata-kata. Waktu tu nanti, pelik tak pelik, pokok akan cakap, batu akan cakap. Tak percaya, tak beriman, habis rosak iman. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Kan? Pokok dia cakap, jangan macam mana pokok bercakap asal? Tengok nanti ya, Allah buat. Nak pelik apanya? Burung kakak tua boleh bercakap. Saya masuk satu rumah orang tu, dia bela burung kakak tua. Kita masuk, Assalamualaikum. Siapa pula lagi salam? Assalamualaikum. Dia panggil salam. Rupanya burung boleh bercakap, dah pelik apanya. Allah nak buat pokok bercakap, batu bercakap.
Dan pokok batu ni akan panggil orang Islam. Ya Muslim, dia kata, hei orang Islam. Ya abdallah, hei hamba Allah. Kan? Apa nama? Hadza Yahudiyun khalfi. Di belakang aku ni ada orang Yahudi, kata dia. Dia cakap tapi bahasa apa saya tak tahulah. Sebab dalam hadis cakapnya Arab. Hadza Yahudiyun khalfi. Kalau kita Melayu mungkin dia cakap Melayu, hei, belakang ni ada orang ni. Contoh. Tak tahulah macam mana, orang alam nanti tengok je lah kan macam mana. Tapi nak cerita pokok batu bercakap, dia bagi tahu belakang dia ni ada orang Yahudi. Fata'ala, kata dia, mari ke sini, faqtulhu, bunuh depa ni. Dalam hadis sebut, batu suruh bunuh, kayu pokok suruh bunuh. Tiba-tiba ada manusia kat dalam negara kita ni kata tak baik cakap kafir laknatullah kat ni Israel. Pada batu cakap faqtulhu, bunuhlah dia. Pokok cakap, ni siapa cerdik lagi? Batu tu agaknya kalau jumpa dia kata, oi, hang batu ke aku batu? Batu mengerti siapa musuh Allah, pokok mengerti siapa musuh Allah. Ni sampai tak kerti mana satu musuh Allah. Tu faqtulhu, dia suruh bunuh. Illal gharqat, kecuali pokok gharqat. Pokok gharqat dia bela. Nabi kata fa innahu min syajaril yahudi. Kerana pokok gharqat itu adalah pokok orang Yahudi. Lepas tu depa ni sengaja nak kelirukan kita. Dia bawa naiklah pokok Christmas tu. Pokok Christmas bukan pokok gharqat. Pokok Christmas lah. Dia tak ada kena-mengena. Itu pokok pine. Kan? Pokok gharqat bukan rupanya begitu. Nanti balik pada kuliah ni boleh search kat Google gharqat, tengok macam mana rupa pokok gharqat. Cumanya saya nak bagi tahu dalam sukan Olimpik yang bila saya tak ingat, tapi boleh search dekat YouTube juga, ada satu sesi sukan Olimpik tahun bila saya tak ingat, dia letak pokok gharqat tu kat tengah-tengah stadium sebagai satu simbolik. Nampak? Maknanya puak-puak ni pun percaya kat hadis Nabi kita. Kita yang tak percaya. Dia letak pokok gharqat tu kat tengah-tengah tu sebagai satu simbolik bahawa pokok ni lah yang akan bantu mereka nanti. Dia letak kat tengah stadium. Kemudian kan datang satu orang lelaki ni, dia bakar api, obor api tu. Dia pusing satu stadium. Lepas tu dekat kawah yang lebih besar, dia akan letak api tu, zoom, api tu pun naik jadi besar. Satu stadium tepuk tangan. Yang bawa api ni, yang sembah api ni agama apa? Agama Majusi. Sebenarnya sukan Olimpik ni bukan sukan, tapi ritual kafir. Betul, kita tak boleh terlibat sebenarnya. Dan ritual ni bukan baru, sejak zaman Yunani lagi, zaman Babylon. Kita tengok bangunan Babylon tu bentuk stadium. Nampak? Zaman dulu lagi tengok cerita The Gladiator. Tu zaman Yunani tu. Zaman Babylon. Kaji balik sejarah. Kita ni depa sengaja tutupkan sejarah supaya kita tak kenal siapa dulu. Apa yang berlaku dulu. Hari ni generasi muda buta sejarah. Saya kata sejarah Nabi dia, sejarah bangsa dia sendiri pun tak erti dah. Saya tanya anak murid saya kat sekolah, dekat pondok tu, hampa tahu tak? Antum semua tahu tak apa yang berlaku 13 Mei? Dia tanya saya balik, kenapa Ustaz? 13 Mei hari jadi ustaz ke? Aku empuk gitu. Sampai tak tahu 13 Mei peristiwa apa. Kan? Tu belum tanya peristiwa di Takbai apa berlaku. Peristiwa di Ambon apa berlaku. Tu semua peperangan melibatkan tentera kita orang Islam. Islam dibunuhlah dan sebagainya. Ada banyak sejarah. Tu kita kena ingat balik supaya kita berwaspada. Sebab ingat, musuh tak pernah tidur. Kenapa kita kena tidur? Musuh tak ada. Musuh tak pernah melelapkan diri dia. Dia selalu tiap-tiap masa dia akan mikir macam mana nak menjatuhkan kita orang Islam. Jadi tapi kita yakin dengan Allah, semua yang berlaku ini adalah dengan ketentuan Allah. Jadi kenapa Allah jadikan semua ni? Supaya orang Yahudi akan berkumpul di bumi Palestin, supaya mereka akan dibunuh sehabis-habisnya. Cuma sekarang ni kita lihat orang Palestin lah kena teruk dulu. Tak apa, kita sabar Ustaz. Tapi jangan putus asa. Kita terus buat kerja kita dengan boikotnya, dengan apa semuanya, dengan terus menghantarkan doa, kunut nazilahnya dan sebagainya. Teruskan, jangan pernah berputus asa. Teruskan sampai masanya kita akan lihat. Kalau kita sempat, kita akan lihat mereka semua akan dibantai sehabis-habisnya oleh kita orang Islam, orang tentera Muslim.
Cuma ni apa yang saya nak beritahu sini, semua ni kita ada ke kita tak ada ke, semua ni tetap akan berlaku. Sebab apa? Sebab ini janji Allah dan ini janji Rasulullah. Tetap akan berlaku. Tak ada siapa boleh mengubah akan takdir Allah. Dia tetap akan berlaku. Cuma yang menjadi persoalan, apabila ia berlaku, kita di mana? Itu kita kena tanya diri kita masing-masing. Kalau kita sempatlah di zaman itu, cuba tepuk dada tanya iman kita masing-masing, aku di mana? Bila berlaku semua ni, dia akan terbentuk tiga golongan manusia. Golongan yang pertama, golongan yang akan berjuang dan mempertahankan Islam bersama-sama. Dia akan berkorban sehabis-habisan hartanya, nyawanya, dia akan korban. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mereka akan berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ini yang golongan pertama. Golongan kedua, golongan yang turut serta memusuhi Islam. Dia pula geng sebelah sana. Dia sama-sama dengan kafir. Padahal dia orang Islam tak? Tapi dia geng dengan orang kafir, hantam balik Islam. Ini golongan kedua. Golongan ni selalunya nak cari selamat lah. Konon-konon dia dengan duduk belah sana tu dia selamat lah. Kan? Dia pun hantam kita balik. Dia lawan kita balik. Golongan yang ketiga, golongan yang hanya memerhati sahaja daripada jauh. Dua-dua dia tak masuk. Konon-konon yang ketiga ni pun konon-konon dia rasa dia bagus lah. Saya tak geng mana-mana, dia kata. Saya selamat, saya duduk tengah-tengah, kata. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wahadainahu najdain, aku bentang kepada kamu dua jalan. Apa dua jalan? Satu syurga, satu neraka. Maka kalau kamu pilih syurga, kamu selamat daripada neraka. Tapi kalau kamu tak pilih dalam jalan syurga, automatik kamu neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, iaitu saya tak masuk mana-mana, saya duduk tengah-tengah. Tak ada. Saya tak geng mana-mana, syurga pun tak, neraka pun tak. Mana boleh. Duduk tengah-tengah tu, datang malaikat tergajang masuk dalam neraka. Ada muka. Jadi tak ada geng tengah-tengah, tak ada. Saya tak ni, tak ada. Jadi fikirlah kita ni akan berada di mana. Kalau nak duduk geng pejuang, dunia kena korban. Habis mungkin tengok macam sahabat Nabi suruh hijrah ke Madinah, tinggal rumah, tinggal harta benda. Kalau yang meniaga, tinggal perniagaan. Bawa apa yang patut aja pergi kat Madinah. Seandainya panggilan jihad sudah ada, munculnya Imam Mahdi, panggil suruh kita duduk Palestin, nak tinggal rumah ni 2 tingkat cuba kita fikir habis-habis. Nak tinggal kereta Mercedes, dah tak habis bayar lagi. Tu kena korban tu. Tu sebab tu Allah sebut dalam Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mereka berjihad dengan harta mereka. Harta dulu kita kena berani untuk korban, barulah kita layak berkorban dengan jiwa kita. Kalau harta pun tak sanggup, jiwa lagi tak boleh. Sebab tu dalam masa Nabi dengan para sahabat duduk di Mekah lama, 13 tahun, tapi belum ada perang. Nabi tahu sebab sahabat belum cukup kuat untuk berkorban. Jadi Nabi suruh sabar. Waktu tu macam-macam kena dekat sahabat. Sayyidina Bilal diletakkan batu di atas badannya di tengah-tengah padang pasir. Ahad dia kata. Kan? Ada seorang sahabat lagi, saya terlupa nama, nanti saya cek balik. Ada seorang sahabat Nabi ni lagilah diuji, lagi dahsyat. Dia ditanggalkan bajunya, kemudian disarungkan dengan baju besi, baju perang, baju besi. Waktu dijemur kat tengah padang pasir, diikat. Dah padang pasir panas terik, panas sangat. Bila panas, besi tu jadi panas. Bila besi jadi panas, melekat dengan kulit badan dia. Bila dah lekat tu, dia yang jahat ni, kafir Quraisy ni, dia tarik baju besi tu. Bila tarik, tersiat kulit ni, tersiat, tercabut, menjerit kawan tu, sakit. Tapi dia tetap Allah. Sehingga kan bila Islam dah menang, masa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, sahabat ni terbuka baju depan Rasulullah. Rasulullah tengok, menangis Rasulullah. Rasulullah kata, berkat kesabaranmu, perjuanganmu, hari ni kita mendapat kemenangan, kata Nabi. Tu jadi nak berjaya mesti memerlukan pengorbanan, bukan dengan semudah-mudah. Nak syurga Allah mesti kena ada pengorbanan, bukan bermudah-mudah, bukan bersenang-senang. Kita nak berjaya dunia pun susah, apatah lagi nak berjaya akhirat. Betul tak? Nak berjaya dunia, nak capai graduate degree master ke apa, kena belajar betul-betul, nak jawab exam.
Kan sampai telan dengan buku-buku. Kan nak jawab. Padahal belum jamin lagi keluar graduate tu confirm dapat kerja. Merayu pula dengan resume. Kan orang tu kata okey tak apa, nanti kami akan tengok dulu, nanti dalam 2-3 hari kami telefon. 2-3 tahun tak telefon. Nampak susah tu, padahal dah belajar tinggi-tinggi. Kan itu baru dunia pun dah susah macam tu, dah akhirat bayangkanlah. Jadi bukan satu benda yang mudah. Lepas tu kita kena kuat lah, kena kuat. Tak apa, miliki dunia tak apa, tak masalah. Kita ada rumah, ada kereta, tak apa. Tapi kalau saat disuruh korbankan semua tu, hati kita kena tinggalkan semua tu. Kena berani lah. Kena kuat lah. Jangan kata tak apa Ustaz pergi dulu lah, nanti tak dalam 2-3 bulan saya tolak lah. Tak tolak dah. Duduk sini dah lah. Dan tu tengok dengan ustaz pun tak pergi. Nak pergi nanya. Ustaz pun sembang kan, kata mampu. Ada tu. Lepas tu saya cakap dengan anak murid saya kan, kalau boleh saya tak nak lah, minta lah dengan Allah jauh lah daripada sempat di zaman Dajjal. Bukan saya takut dengan Dajjal, insyaAllah kita berani hadap dia, nak lawan dia, bunuh dia. Tapi bukan saya takut nak lawan dia, takut terikut dia. Itu takut. Kita sembang kemah lah ni, tapi nanti waktu betul-betul kita tak tahu. Kan? Kita tengok bukan jemaah ni Al-Mu'tadin. Woi, depa bagi juta Ustaz tak mau. Saya isi orang. Dah mampu. Ada macam mana kan? Tapi minta jauh lah, tak adalah. InsyaAllah. Itulah kita tak tahulah zaman kita ni kan. Sebab saya baru dapat maklumat, Ustaz Bali Shah, kenal kan Ustaz Bali Shah, selalu duduk viral kat dalam telefon kita tu. Dia kata ikut kajian, apa dah nama institut tu saya lupa, dekat Malaysia ni lah, dia kaji pasal air hujan ni. Apa nama institut pendidikan tu. Dia kata mengikut kajian, ini ramalan aja, apa-apa pun hakikatnya Allah lah lebih tahu. Cuma berdasarkan mereka punya kajian, ramalan mengatakan tahun 2025, tak jauh dah tu, 2025 akan berlaku kemarau panjang. Berlaku kemarau panjang, air hujan jadi tak turun. Itu kajian sains. Kajian dia buat kajian apa macam tu lah, pendidikan. Tapi tak pelik, itu kajian sains. Kalau kita kaji hadis pun, Nabi ada sebut antara tanda-tanda sebelum Dajjal muncul, Nabi kata 3 tahun berturut-turut akan berlaku kemarau. Nabi kata tahun yang pertama Allah akan sekat 1/3 hujan, hanya 2/3 saja turun. Tahun kedua Allah sekat 2/3 hujan, maknanya 1/3 saja yang turun, suku saja turun. Tahun yang ketiga straight sepanjang tahun tak turun hujan langsung. Kita kalau sebulan tak turun hujan pun naya dah. Apa pokok-pokok boleh mati, binatang-binatang mati. Kalau setahun bayang. Jadi tak tahulah kan, sempat tak sempat ke apa. Tu yang kadang-kadang rasa macam nak mati awal. Tapi mati awal pun takut juga. Takut ada hutang semayang tak selesai lagi, puasa ke apa ke, dosa belum ampun lagi ke. Tu jadi nak diluah mati bapak, nak ditelan mati mak, itu nak kemam je lah. Gitu. ada. Jadi kita hidup ni kena bergantung dengan Allah lah. Minta ya Allah tolonglah aku ya Allah. Aku takut aku tak boleh nak mengharunginya melainkan dengan pertolongan Allah. Gantung dengan pertolongan Allah. Jangan bergantung dengan ilmu kita dan amal kita. Ini pesan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Kata kalau kamu alim sekalipun, jangan kamu gantung dengan ilmu kamu. Sebab berapa ramai orang alim akhirnya kecundang juga. Kata Syekh Abu Zaki, hari pertama Dajjal keluar, ribuan ulama mengikutnya. Tu orang alim dah tu. Kita pun boleh, saya pun pelik juga. Takkan ulama boleh ikut Dajjal lah ni Dajjal belum muncul lagi berapa ramai dah. Jangan boykot ya, dia kata. Macam mana kan? Itu pasal alim tu ada hak Quran dalam kepala, hadis dalam kepala. Kerana jawatan, kerana pangkat, kerana itu, akhirnya dia tak nampak ada ayat Quran, tak nampak ada hadis Nabi. Itu orang alim. Sebab tu jangan bergantung dengan ilmumu dan jangan bergantung dengan amalmu. Saya steady Ustaz, saya memang, saya lah orang paling depan lawan Dajjal nanti. Ustaz, saya tahajud tak pernah tinggal. Kata, jangan bergantung dengan amal kita. Boleh jadi kalau amal tu Allah terima, tapi kalau Allah tak terima,
Gaib guyub kita habis kan. Berapa ramai orang yang kuat ibadat pun akhirnya jatuh juga dengan hasutan iblis, dengan hasutan setan kan. Banyak juga yang jadi macam tu. Jadi jangan bergantung dengan amal, tapi bergantung dengan siapa? Bergantunglah dengan Allah. Cuma nak bergantung dengan Allah tu kita memerlukan ilmu dan amal. Jadi bukan suruh tinggal, mengaji tetap mengaji, beramal tetap beramal, tapi bergantungnya kepada Allah. Jangan bergantung dengan ilmu, jangan bergantung dengan amal. Tapi mengaji tetap, beribadat tetap. Baik. Jadi itu maksud. Jadi bercanggahnya Allah Ta'ala itu dengan makhluk, sama ada dari segi zatnya dan pada segala sifatnya. Apa maksud sifat? Sifat ni sifat-sifat Allah. Contohnya macam sifat melihat. Sifat melihat Allah tak sama dengan sifat melihat makhluk. Walaupun perkataan melihat tu nampak sama dari sudut perkataan, Allah melihat, kita pun melihat, tapi melihat Allah dengan melihat kita tak sama. Melihat kita ni penuh dengan kekurangan. Apa kekurangan? Kita boleh lihat benda yang tengah-tengah, dekat sangat tak nampak, baca kitab gini tak nampak Ustaz. Memanglah dekat sangat, jauh sangat pun tak nampak juga. Mana kitab? Kat rumah kitab. Dia kat surau, mana nak nampak kitab? Jauh sangat, jauh sangat tak nampak, dekat pun tak nampak. Jadi sedang-sedang. Tu mana lemahnya kita. Itu pun kadang-kadang sedang-sedang pun tak berapa nampak tak. Kena pakai spek pula. Spek pula tak boleh pakai betul-betul, kena jatuh sikit. Begitu. Baru nampak. Kan? Macam-macam lah kita. Tu. Lepas tu ada spek dah, mata dah, semua ada dah. Lampu pula tak ada, blackout. Nampak tak? Tak nampak tak? Kena ada cahaya tak? Banyaknya. Itulah kita. Itulah kita lemah. Lepas tu ngaku hebat kot mana. Sedar ke diri. Itulah mengaji tauhid untuk menyedarkan diri bahawa aku sekadar hamba. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk kan. Makhluk cipta tayar 5 tahun sekali kena tukar. Otak dah, kalau tak otak pun dia makan sebelah. Ada je gelong lah, apalah, masuk lubang berapa kali kan. Kadang-kadang jalan kat sini pun macam dekat bulan. Ada banyak kawah, ada gelebak-gelebuk, habis rosak tayar, kena tukar dah. Tapi ada tukar tapak kaki. Gigi kedai Goodyear, apek boleh betul lah. Ini sudah macam haus, lepas tu dia macam sengit. Saya jalan mesti sengit. Mana kereta parking? Tak ada, ni kaki saya. Cina tu pun kata, you nampak kaki saya? Saya tonyok atas muka, you tahu. Ini Tuhan cipta, mana perlu tukar, tayar tukar. Apek pandai lagi. Ada apek tak ngaji pun kuliah. Ada. Tu. Jadi mana sama perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Pandanglah. Lepas tu pandang hebatnya Allah cipta. Kita apa ada. Barulah kita jadi hamba yang tunduk. Tak cakapnya sombong, tak cakapnya ego. Bermula maknanya mananya mukhalafatuhu lil hawadis itu. Tadi tu baru erti. Lepas tu poin yang ketiga makna, iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu. Baharu siapa? Makhluk. Jadi zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Itu maksud dia. Dan segala sifat mereka itu, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Dan segala perbuatan mereka itu, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Mudah aja. Kemudian poin yang seterusnya yang keempat, iaitu lawannya. Lawan kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis, lawannya mumathalatuhu lil hawadis. Mumathalah tu apa maksud? Bersamaan. Bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mumathalah tu ni dia sebenarnya ambil daripada perkataan misal. Misal ni makna macam kita cakap Melayu jugalah, misalnya. Misal ni selalu kalau kita nak fahamkan, iaitu maksud dengan makna contoh ataupun bandingan. Jadi maksud ni sini, Allah tak boleh dicontoh-contohkan, Allah tak boleh dibanding-bandingkan. Cuma kadang-kadang dari sudut pengajian kita kata contohnya macam ni, itu sekadar namanya majazi akli. Istilah dia majazi akli ni apa? Pinjam-pinjam cakap saja. Cakap tu sekadar nak memudahkan otak kita faham.
Kalau tak susah nak faham. Jadi kita kata contohnya macam ni. Tapi Allah tak boleh dicontoh-contohkan pada hakikatnya. Sebab apa? Allah tak boleh nak dibanding atau tak boleh nak disamakan dengan apa jua yang ada depan mata kita ni. Yang ni makhluk ni. Tak boleh. Nak kata Allah ni macam angin lah. Tak boleh. Nak kata Allah ni macam cahaya. Tak boleh. Takkan sama sebab itu semuanya makhluk. Jadi Allah tak boleh dimisal-misalkan. Bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru itu mustahil. Allah sama dengan makhluk itu mustahil. Iaitu mustahil kata dia. Dalilnya, okey, poin yang kelima. Nak habis dah, jangan risau. Yang kelima dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Itu dalil Quran. Laisa kamithlihi syai'. Artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada apa pun suatu tu syai'. Syai' itu kan makhluk. Tidak ada suatu makhluk pun seumpama Allah Ta'ala. Sifat ni penting. Yang kita duduk mengaji sekarang ni, mukhalafatul hawadis. Kerana sifat ni menjadi tunggak di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana atas sifat ni jugalah yang membezakan antara kita dengan fahaman Wahabi. Sebab orang Wahabi kata Allah ada tangan berdasarkan ayat Quran yang dia kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita buka kamus, yadun memang makna tangan. Jadi bila digabungkan yadullah, artinya tangan Allah. Itu kalau kita terjemah betul-betul ikut perkataan itu. Tapi betul ke itu maksud Allah ada tangan? Habis nak buh mana ayat laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Bertangan itu sudah didertikan sama dengan sesuatu. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, dia tak pandang satu ayat, dia pandang semua ayat. Batu baru buat dia punya konklusi dia. Ada pun pahaman Wahabi ni jumpa satu ayat tu dia pegang. Habis ayat lain nak buh mana? Banyak lagi ayat-ayat yang menafikan Allah ini sama dengan makhluk. Jadi bertangan itu sama dengan makhluk. Jadi kita tak berpegang gitu. Jadi kita mentakwilkan. Maka ulama pun mentakwil makna ayat ni. Tangan itu dengan dimaknakan dengan kuasa. Maka terhasillah yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah di atas kuasa mereka. Maksudnya kalau kamu rasa kamu sudah berkuasa, ketahuilah Allah lebih berkuasa ke atas kamu. Itu maksud. Sebab tu kita kena hati-hati. Puak-puak ni dipakai ayat Quran juga untuk kelirukan masyarakat awam. Kita berkata, hui, tu ayat Quran tu mana betul lah, habis ikut ke dia. Jaga-jaga nah. Jadi kita berpegang dengan pegangan yang betul, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu sifat yang keempat kita mengaji, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah sekali-kali tidak akan sama dengan makhluk dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dulu, kini dan selama-lamanya. Pegang situ kemah-kemah. Kalau dah gitu, dah habis. Udah tu, cukup dah tu. Yang pening banyak-banyak. Cukup dah tu. Nanti kita akan sambung sifat yang kelima. Sifat kelima apa? Qiyamuhu binafsihi. Tandalah kan bulan depan mukhalafah lagi. Dah bila nak khatam kitab. Okey, pegang pula. Mana yang keempat dah habis. Lepas ni kita nak masuk sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu binafsihi, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya
ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.